Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So video kali ini adalah untuk address kesilapan jawapan yang saya tak perasan untuk video yang minggu lepas. So basically ada dua soalan yang saya perasan yang jawapan dia sedikit salah lah. So saya nak betulkan dalam video ini. So kita kembali semula pada latihan ini di mana Rajah 1.43 menunjukkan pemerhatian kepada dua eksperimen untuk mengkaji kesan logam P dan logam Q ke atas pendaratan besi. So basically dia ada dua test tube kat sini. Eksperimen satu ni paku besi di logam P, pemerhatian dia ada tompok-tompok biru. Manakala eksperimen dua ni paku besi di logam Q ada tompok-tompok berwarna merah jambu. So konsep dia dekat sini, tompok-tompok yang warna biru ni adalah efek daripada larutan helium hexacyanurate 3, di mana dia ni reagent ini akan mengesan kehadiran ion Fe2+. So bila ada ion Fe2+, reagent ni akan berubah menjadi warna biru gelap, maka kehadiran tompok-tompok biru gelap lah yang kita nampak dalam eksperimen satu ni. So apa maknanya? Maknanya paku besi itu berkarat lah, sebab paku besi asalnya Fe, ferrum, bernombor pengoksidaan kosong, dia berubah menjadi Fe2+ sebab dia membebaskan elektron, maka nombor pengoksidaan dia meningkat daripada kosong kepada +2, maka dia mengalami pengoksidaan. Bila kita kata dia mengalami pengoksidaan, dia berkarat lah. So apa pula signifikannya eksperimen 2 ni? Sebab eksperimen 2 ni adanya tompok merah jambu. Tompok merah jambu ni dikesan oleh reagent phenolphthalein yang mengesan kehadiran ion OH-. So kehadiran ion hidroksida ni menandakan tindak balas kimia berlaku, tindak balas redox berlaku, tetapi bukan untuk paku besi. Tindak balas kimia itu adalah untuk logam Q itu. Maka logam Q ini yang membebaskan elektron yang teroksida menjadi ion logam Q. Maka elektron yang dibebaskan itu pergi kepada air dan oksigen yang hadir dalam larutan agar-agar. Dan air dan oksigen menerima elektron membentuk ion hidroksida, maka ion hidroksida ini dikesan oleh phenolphthalein menukarkan warnanya kepada merah jambu. So A, cadangkan logam P dan logam Q. Logam P adalah logam yang menyebabkan paku besi berkarat. Maksudnya logam P ni terletak di bawah besi dalam siri elektrokimia, ataupun nilai E0 logam P adalah lebih positif berbanding paku besi. So kalau kita ikut senarai siri elektrokimia itu, logam P ni adalah yang terletak di bawah sekali lah, di bawah daripada logam ferrum. Contohnya kuprum, ataupun argentum, mana-mana je lah, pilih-pilih. Okey, untuk logam Q pula, logam Q, pemerhatiannya logam Q ni yang akan membebaskan elektron. Logam Q ni yang mengalami pengoksidaan. Maka apa yang kita boleh faham dekat sini, logam Q adalah logam yang lebih elektropositif. Maksudnya logam Q terletak di atas paku besi dalam siri elektrokimia, ataupun logam Q nilai E0 dia lebih negatif berbanding paku besi. So apa yang kita boleh letak dekat sini ada macam-macam lah, banyak logam yang terletak di atas paku besi, tapi kita mesti jawapan yang logik lah. Jangan pilih natrium ataupun helium ataupun kalsium, sebab tiga-tiga logam ni very reaktif, sangat-sangat reaktif. So kemungkinan berlakunya letupan dan kebakaran lah kalau kita menggunakan logam ni secara aslinya. So cadangan saya gunalah magnesium, zinc ataupun aluminium, tapi selalunya kita letak zinc lah, ataupun magnesium diterima untuk logam ini. Okey, B, terangkan tindak balas yang berlaku dalam eksperimen 1 dan eksperimen 2 sertakan setengah persamaan dalam jawapan anda. Okey, yang ni yang saya nak address kesilapan yang saya buat waktu video yang lepas. Untuk eksperimen 1, okey, so kesilapan dia dekat sini adalah dekat
persamaan setengah persamaan penurunan. So tapi tak apalah, kita tulis dulu pengoksidaan disebabkan logam P ni, logam dia kupro lebih kurang elektropositif berbanding besi, maka besi yang mengalami pengaratan menjadi Fe2+, dan kita kena tambah 2 elektron dekat kawasan yang lebih positif. Okey, setakat ni tak ada perubahan. Tapi untuk penurunan, penurunan dekat sini saya tulis dalam minggu lepas punya video adalah Cu2+, kan, sebab saya pilih kupro, maka Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. So yang tu salah, sebab Cu dekat sini masih lagi dalam keadaan kuprom asal, dia tidak menjadi Cu2+. So apa yang kita kena tulis dekat sini adalah air dan oksigen menerima elektron menjadi OH-. So dekat sini bila saya nampak ada satu oksigen yang single, kita kena doublekan dia, maka kat sini jadi 4 OH-, 4 elektron. So dekat sini yang kita kena betulkan lah untuk tindak balas penurunan. Okey, so eksperimen 2 tiada perubahan lah. Eksperimen 2 betul. Eksperimen 2 pengoksidaan adalah logam Q, kan, logam Q. Maka kita buat tadi contohnya adalah zinc. So zinc akan membebaskan 2 elektron membentuk Zn2+. Penurunan sama dengan eksperimen 1, di mana air dan oksigen menjadi OH-, single oksigen kita doublekan dia, maka kita perlu letak 4 untuk OH-, dan 4 elektron dekat kawasan yang lebih positif. So dekat sini kalau kita lihat eksperimen 1, eksperimen 2, dua-dua menghasilkan OH-. Tapi kenapa warna pink tu hanya kita nampak dalam eksperimen 2 saja? Kenapa tak nampak dalam eksperimen 1? Kenapa eksperimen 1 ni bukan tumpuk biru dan tumpuk pink? Okey, yang tu jawapannya adalah disebabkan OH- ni dia bertindak balas dengan Fe2+. Bila dia bertindak balas dengan Fe2+, dia menghasilkan FeOH2, dan FeOH2 ni akan mengalami pengoksidaan lagi sekali yang berbanyak peringkat menjadi Fe2O3 XH2O. Yang ni adalah ferrum 3 oksida terhidrat, di mana yang ni yang kita panggil karat tu lah. Okey, tapi tak ada lah, untuk eksperimen ni masih lagi belum sampai lagi tahap karat ni, sebab kita buat eksperimen dalam masa yang sangat singkat. Maka kita hanya nampak Fe2+ sajalah, FeOH2 ni saja. Maka banyak OH- yang telah pun bergabung dengan Fe2+. So kita tak nampak sangat warna pink tu. Warna pink tu sangat-sangat tidak jelas dalam eksperimen 1, walaupun memang wujud OH- dalam eksperimen 1. Tetapi untuk eksperimen 2, OH- sangat banyak, sebab Zn ni terletak lagi atas daripada Fe2+, maka Zn ni akan menghasilkan elektron lagi banyak sebab dia lagi elektropositif. Maka banyak-banyak elektron tu akan pergi kepada air dan oksigen yang juga banyak terdapat dalam agar-agar. Maka kita nampak banyak kehadiran OH- compare dengan OH- dalam eksperimen 1. Sebab tu warna pink dia lagi jelas lah eksperimen 2, dan tiada warna biru, kan. So tidak mengkaburkan pemerhatian kita tu. So itu saja yang saya nak terangkan, yang mana kesilapannya adalah pada eksperimen 1 bahagian setengah persamaan penurunan. So untuk melengkapkan soalan ni, kita susunlah ke elektropositifan logam besi P dan Q dalam tertib menaik. So ke elektropositifan. So siapa yang lebih positif, ke elektropositifan dia kita letak sebelah kanan lah, sebab dia tertib menaik. So tertib menaik dia macam ni. So dia kita start daripada logam P, masukkan logam besi sekali, Fe dan Q. Ini adalah jawapan yang tepat lah untuk soalan ini. So pastikan buat pembetulan untuk soalan ini jika anda menyalin jawapan yang salah pada minggu lepas.